Allah Ta'ala ya, sebelum menjadikan seluruh alam yang lain, Allah jadikan qalam sebagai makhluk yang pertama ya, sebelum adanya para malaikat dan sebagainya. Nun wal qalami wa ma yasturun ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu ini ya, sebagai asas yang membentuk kepahaman kita ya. Karena itu kalau kita lihat dalam Islam ini, amalan yang kita buat mesti bertolak kepada ilmu ya. Bukan amalan yang kebetulan betul ya. Kalau sekiranya kita beramal yang kebetulan betul, maka amalan kita ditolak, tidak diterima. Karena itu kita mestilah ya, beramal dengan ilmu yang kita ada. Dan apa yang sedang berlaku dalam negara kita mutakhir ini, khususnya berhubung dengan apa yang menjadi buah mulut perbicaraan dalam media semasa sekarang, ialah masalah pelaksanaan undang-undang Islam. Dan bila timbul isu ini, walaupun isu ini sepatutnya bukanlah jadi isu bagi orang Islam, sebab umat Islam dia mesti faham bahawa ada perkara yang kita boleh pertikai, ada perkara yang kita tak boleh pertikai. Ada perkara yang kita wajib terima. Suka ke tak suka, kita wajib terima ilmu tersebut, kita wajib terima dia. Maka perkara yang menjadi daruri dalam bab ilmu, yang ini perkara yang asas dalam bab ilmu, tak sepatutnya orang Islam pertikai. Tapi mungkin kerana kejahilan atau kerana kepentingan tertentu dan seumpamanya, maka kita dapati ya, umat Islam sampai di kalangan mereka ada yang pertikai benda yang tak sepatut dibincang, benda yang tak sepatut dipertikai ya. Malam ni saya tidak sadar nak ambil masa yang panjang, cuma saya nak guna wajah ya, sekadar untuk menjelaskan ya, mungkin sebahagian besar di antara kita dah memahami. Kalau ini sebagai ilmu yang dah fahami, maka dia jadi pengulangan lah ya, mudah-mudahan dia menambahkan ilmu kita ya. Tuan-tuan sekalian ya, kita orang Islam ni, perkara yang paling penting dalam hidup kita ialah agama. Dan yang paling penting dalam kehidupan ialah agama Islam itu sendiri ya. Rasul hadzal amru al-Islam, kata Rasulullah ya. Ibu bagi segala urusan hidup kita ialah Islam. Kita sanggup mati kerana Islam, kita sanggup harta miskin kerana Islam, dan kita sanggup korban semua kepentingan kita kerana Islam. Ini orang Islam ya. Agama lebih penting pada keluarga, pada mak ayah, kepada semua yang lain ya. Sebab itu Nabi SAW menyebut dalam hadis, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakra an ya'uda fil kufri ba'da an qazahu Allah kama yakra an yukzab bin nar. Tiga perkara kata Rasulullah, sesiapa yang ada padanya tiga perkara ni, dia akan rasa manisnya iman pada Allah. Yang pertama adalah dia sayang pada Allah dan Rasul mengatasi semua yang lain. Kita boleh sayang 100% ni hanya dua je, Allah dan Rasul. Boleh tak suami nak sayang isteri 100%? Tak boleh. 60% cukup lah, banyak lagi. Isteri boleh tak sayang suami 100%? Tak boleh. Yang boleh 100% ni Allah dan Rasul saja ya. Sebab tu kalau suami durhaka, isteri tak wajib taat. Suami suruh isteri maksiat, isteri tak wajib taat. Tapi taat pada Allah mutlak 100%. Taat pada Rasul mutlak. Pemimpin tidak mutlak. Walaupun ramai khutbah kadang-kadang baca ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah kamu pada Allah, taati kamu pada Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Mereka mengelirukan umat tentang tafsiran. Kita tak boleh tafsir ayat ni dengan ambil ayat kemudian terus tafsir dengan niat yang tak betul ya. Niat yang tak betul sebagaimana yang Allah turun. Allah Ta'ala turun, setiap perkataan itu ada makna tersendiri. Maksudnya sedar. Malam ni saya tak tanya soalan.
Bila dalam bab Allah, Allah sebut ati'ullah. Bila Rasul, Allah sebut wa ati'ur Rasul. Bila ulil amri, Allah tak kata wa ati'u ulil amri. Tak ada. Ya. Malam saya nak kena buat sikit. Kita coba kuliah sikit malam. InsyaAllah sekarang malam ni kita kuliah sikit malam. Kaki tengok ada. Tak apa, sekadar untuk mukadimah. Bila Allah sebut ati'u. Bila Rasul, Allah sebut ati'u. Bila ulil amri, tak ada ati'u ulil amri. Kenapa Allah tak sebut ati'u ulil amri? Allah sebut wa ulil amri minkum. Tulisan saya ni macam ni juga. Tak apa, dia tengok faham tak faham kemudian. Supaya maksudnya bila Allah sebut perkataan ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Bila ulil amri itu dari pemimpin, tak ada Allah sebut wa ati'u ulil amri. Kenapa Allah tak sebut ati'u ulil amri? Ini bukan menunjukkan pada kita bahawa ulil amri pemimpin tidak taat secara mutlak. Rasul taat secara mutlak. Allah wajib taat secara mutlak. Suka ke tak suka wajib taat. Adapun pemimpin tidak mutlak. Boleh taat, boleh engkar. Makmum wajib taat tak imam? Wajib taat. Mutlak ke tidak? Tidak mutlak. Kalau imam salah, makmum jangan ikut. Baik, jadi oleh kerana itu tak boleh kita tafsir ayat Quran dengan seolah-olah ulil amri itu sama kita kena taat macam Allah dan Rasul. Dia tak sama. Sama juga isteri, dia tak boleh taat kepada suami sebagaimana dia taat Allah dan Rasul. Dia bukan mutlak. Hikmah Allah tak sebut perkataan ati'u pada ulil amri. Kenapa Allah tak sebut ati'u ulil amri? Kerana ulil amri pemimpin dia tidak taat secara mutlak. Baik. Jadi, para sahabat sekalian, ini mukadimah. Maka sebagai umat Islam, kita harus tahu apa perkara yang kita boleh bahas, apa perkara yang kita wajib terima secara mutlak. Baik. Dalam kita bincang hukum Islam, hukum Islam terbagi kepada 3 bahagian. Pertama yang kita sebut sebagai hukum hudud. Yang kedua kita sebut sebagai hukum qisas. Yang ketiga kita sebut sebagai hukum takzir. Hudud mutlak hak Allah. Tak boleh bertikai, tak boleh tambah, tak boleh ubah. Hudud ni tak boleh bertikai, tak boleh kita tak nak buat. Kita wajib terima dan wajib terima secara mutlak. Hudud ni kesalahan Allah tentu, kesalahan kita tak boleh nak tambah-tambah. Hukuman Allah tentu, kita tak boleh nak ubah-ubah. Itu dalam perkara hudud. Apakah kesalahan hudud? Kesalahan hudud ialah pertama, murtad. Apa makna murtad? Engkar kepada mengubah hukum Allah. Itu mudah faham. Zaman saya Bakar jadi khalifah, lahir golongan Riddah murtad. Golongan yang tak nak bayar zakat. Dia tak bayar zakat ni. Dia semayang tak? Semayang. Dia semayang, dia puasa, dia haji, dia baca Quran. Cuma dia tak nak bayar zakat tu. Abu Bakar perang dia sebab golongan murtad.
Dalam hukum Islam, murtad ni dosa yang utama, kesalahan besar. Apa hukuman dia? Bunuh. Hukuman dia bunuh. Adapun bila nak bunuh, itu perbahasan. Sebab Quran dia tak sebut bila bunuh, segera ke, ada tempoh ke. Syafi'i kata, ada mazhab dalam kaum kita, Syafi'i kata beri tempoh pada dia selama 3 hari. Ada yang kata kita beri tempoh 3 bulan. Ada yang kata kita bagi tempoh selama-lamanya selagi ada harapan untuk dia balik kepada Islam. Sebab kita tak nak bunuh dia dalam keadaan kafir. Tapi kalau memang tak ada dah, sebab tu kita kata dalam Islam, agama bukan boleh tukar-tukar suka-suka. Kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar, tak boleh. Isteri tak apa, tak setuju, cerai. Dia duduk surat aku penuh, rujuk balik. Lepas rujuk balik, malam balik, cerai semula. Boleh lagi. Lepas tu sunyi, rujuk balik, cerai pula. Dah talak 3, nak balik, tak boleh. Kali Cina buta. Lepas tu isteri kahwin orang lain, boleh rujuk. Dia cerai, boleh rujuk. Agama boleh tak? Tak boleh. Islam bukan macam Kristian. Sekejap jadi padri, sekejap boleh tak jawatan sebagai padri. Murtad. Kesalahan kedua, kesalahan mencuri. Hukuman dia potong tangan. Boleh tak potong kaki? Saya ingat kalau Tuhan kata siapa-siapa mencuri, kalau dia potong kaki, kita rasa taklah sedih sangat. Sebab ramai orang kulit yang potong kaki. Macam mana? Berapa ratus dah kaki kena potong. Orang tak bising pun. Bila doktor suruh potong, orang tak perhatikan. Bila Allah suruh potong, orang perhatikan. Padahal doktor suruh potong tu, berapa ratus kaki kena potong, tak ada siapa bising pun. Cina pun setuju, Melayu pun setuju, Melayu dah ramai setuju. Doktor nak kelas sekali tu, kita tanya doktor atas sikit boleh tak? Kalau mencuri ni boleh dicegah dengan tidak potong tangan. Kalau mencuri boleh cegah dengan penjara, Allah suruh penjara. Kalau mencuri boleh selesai dengan potong jari, Allah akan suruh potong jari. Kalau mencuri boleh selesai dengan sebat, Allah akan suruh sebat. Tapi mencuri tak boleh selesai, mereka kena potong tangan. Potong macam mana? Kerak. Tarik. Dia ada sendiri tu. Senang dia. Siapa nak kerak? Tak. Tak ada. Balik. Sekarang penjara 20 tahun. Mencuri penjara 20 tahun. 20 tahun dia tak ikut isteri dia. Apa dosa isteri dia? Apa dosa anak dia 20 tahun tak dapat kasih sayang? Siapa nak tanggung isteri dia? Siapa nak tanggung anak dia? Islam tak potong tangan balik. Isteri dia tebak, angkat tangan, tak ada. Baik. Kesalahan kedua, kesalahan ketiga, minum Allah ataupun dadang dan sebagainya. Hukuman dia sebab 80 kali dalam masa Umar Khattab. Kesalahan keempat, zina atau liwat. Hukuman 2. Kalau belum kahwin sebab 100 kali. Kalau dah kahwin rejam. Kalau dia belum kahwin sebab 100 kali. 100 sebatan. Sebatan pun dia siku ni, bukan sebab. Dia tak boleh angkat ni. Dia tak boleh. Siku ni kena dijaga. Sebab dia Jibril. Watan, jangan muda sangat, jangan tua sangat, jangan pucat. Jangan luka kulit. Kena pakai baju. Orang lelaki disebab darah dia tinggi. Orang perempuan disebab darah dia duduk. Duduk macam duduk tali awal. Kalau dia dah kahwin, rejam sama nanti. Ini hukuman. Lepas ni nak sabit kesalahan ni pun banyak bagi cerita. Zina ni hampir mustahil boleh laksana hukum. Hampir mustahil. Syarat zina nak hukum dia,
kena dilihat saksi 4 orang laki-laki. Perempuan tak boleh. Dalam kes saksi zina, perempuan tak boleh. Dalam kes jenayah lain, seorang laki-laki sama dengan 2 perempuan. Ini semua. Dalam bab zina, perempuan tak disaksi. Kenapa perempuan tak disaksi? Zina, perempuan tak disaksi. Laki saja. Laki ni pula orang soleh, orang fasik tak boleh. Orang baik. Orang baik. Dia pakat Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, Tok Madu. 4 orang yang baik. Dia tengok betul orang zina. Nampak betul, maknanya orang ni memang jahat sungguh-sungguh. Dia berzina tengah padang tu. Kezina dalam rumah tu bau-bau jahat. Ni memang kaki jahat macam bau ni. Dia berzina di pantai, orang tangkap dia di negara Arab, di Kuwait, dia di Dubai. Dia berzina di pantai. Dalam Islam, 4 orang tu nampak dia berzina. Kalau dia nampak laki-laki atau tubuh perempuan, dua-dua tak pakai baju, itu bukan ada zina. Tak zina. Mana boleh tidak, saudara? Dua-dua tak pakai baju, itu bukan tanda zina. Zina ni kamu nampak masuk dalam pedang, masuk sarungnya, nampak. Boleh nampak tuan-tuan? Bukan barang paling sedepuk. Makna mustahil, payah. Tapi itu ya Allah tak syarat. Macam mana? Kalau itu ya Allah tak syarat, kita terima. Maknanya kalau tak nampak, tak. Idra'ul hudud bisyubah. Kata Rasulullah, jangan laksana hukum hudud kalau ada keraguan. Satu keraguan cukup. Ada sedikit keraguan, tak boleh laksana hukum hudud. Contoh liwat. Liwat dengan liwat sama dengan hukum zina. Sama dengan hukum zina. Tadi perlu kahwin sebab kena kahwin berjam. Kenapa liwat dengan isteri tak kena hukum hudud? Liwat isteri tak masuk hukum hudud. Dosa besar, dosa besar. Suami liwat isteri dia bergegar arah Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk dosa besar. Cuma dia tak kena hukum hudud. Kenapa tak kena hukum hudud? Pertama, dia suami isteri. Dia dua dah pilih. Ada saksi. Isteri datang mengadu, "Tuan Hakim, suami saya lewat saya." Hakim kata, "Saksi?" "Memang tak ada saksi, saya berdua." Hakim minta ulang sampai kali keempat. Kali ulang, maka terfasah suami isteri dan dia tak boleh rodok sampai dulu. Dan suami dia gunakan, tidak dia gunakan hukum hudud. Kenapa? Ada syubhah. Sebab tidak ada. Sama juga kita tuduh orang tu zina dalam masa yang dua-dua. Kita tak boleh kata dia zina sebab kita tak tengok. Kecuali yang mengaku. Zaman Nabi, yang Nabi hukum ni orang datang mengaku, "Ya Rasulullah, hukumlah saya sebab saya telah berzina." Seorang laki-laki datang mengadu. Nabi kata, "Mungkin kamu tak berzina." Seorang wanita pun datang mengadu yang sama, "Ya Rasulullah, hukumlah saya telah berzina." "Kamu kata kamu tak berzina." "Oh, balik. Hingga kamu dibuktikan kamu berzina." Dia balik. Tak lama pun datang setelah dia mengadu, "Ya Rasulullah, ini bukti aku telah berzina. Hukumlah aku dengan hukum Allah." Nabi kata, "Balik dulu. Hingga kamu melahirkan anak." "Lahir anak kok?" "Ya Rasulullah, ini anak zina, saya hukumlah saya dengan hukum Allah supaya saya tidak diazab." Nabi kata, "Balik dulu. Hingga anak kamu boleh makan sendiri." Balik dulu. 2 tahun kamu dah nak bawa anak. "Ya Rasulullah, ini anak zina. Hukumlah saya dengan hukum Allah sekali dah boleh makan sendiri." Wanita tu kami bagi roti, anak tu ambil dan makan depan Nabi yang sedang. Baru Nabi hukum dia, dan setelah dia tinggal, Nabi sembahyang kepada Nabi. Dalam kes zina. Yang keempat, yang kelima, apa dia? Dia robah, merompak. Rompak hukuman dia berat daripada mencuri.
mencuri potong tangan. Dia apa? Silang, potong kaki, potong tangan sebelah. Sebab merokok ni dia lagi kejam daripada mencuri. Pencuri masuk rumah, dia tak nak jumpa tuan rumah. Perompak memang dia nak rokok harta yang daripada tu pun. Baik. Yang kedua, ada satu lagi hukuman yang tidak disepakati oleh ulama, iaitu kesalahan yang disebut sebagai bugha. Bugha maknanya sekumpulan yang bangun menentang kerajaan Islam yang adil, maka dia boleh dihukum, tetapi perintah. Tapi ini tidak sepakati oleh ulama. Yang sepakati kita ambil dalam perkara 5 perkara. Yang kedua, kesalahan di bawah kisah. Kisah ni pun terbagi pada dua. Kisah ni kesalahan ni dua. Satu bunuh, satu cedera kekal. Ni pun terbagi pada dua. Satu sengaja, satu tak sengaja. Yang sengaja jatuhkan hukuman kisah, balas semula. Yang tak sengaja digunakan dia ganti rugi. Umpama dia masuk 4-5 orang berburu sampai lalu dia pecah, tiba-tiba dia tembak-tembak kena kawan dia mati, maka dia tidak sengaja nak bunuh, akan dibawa kereta accident, mati kawan dia, bukan nak bunuh. Ni yang tak sengaja. Dia tak balas hukum bunuh semula, dia balas ganti rugi. Ada pun yang sengaja. Tuhan bagi 3 pilihan. Pertama, balas semula, bunuh balik. Yang kedua, ganti rugi, biar. Yang tiga, maaf. Ada 3 hukuman. Yang paling berat sekali hudud. Hudud ni tak boleh ubah, tak boleh ganti, tak boleh ubah. Kesalahan kekal, hukuman kekal. Yang ini tak. Qisas, Allah bagi pilih. Pernah berlaku zaman Nabi di Madinah. Seorang laki-laki dia bergaduh, dia pukul kawan tu, mati. Setelah mati dihadapkan, ditangkap, dihadap pada Nabi SAW. Maka Nabi bicara, sabit kesalahan dia, dan Nabi jatuhkan hukuman balas bunuh semula. Nabi tanya isteri dia, si fulan sabit kesalahan bunuh, suami kamu dia dah bunuh, maka apakah hukuman yang kamu nak? Kata wanita tu, ya Rasulullah, aku nak dia dibalas bunuh semula ya Rasulullah. Nabi kata, baik, kamu akan dihukum hancur. Dia kata, ya Rasulullah, memang saya mengaku salah, berkelahi, macam mana saya terbunuh dia, dan saya mengaku, cuma saya minta izin pada kamu ya Rasulullah, saya nak balik sekejap jumpa anak isteri saya dulu. Nabi tanya dia, pada mana kampung kamu? Dia beritahu kampung jauh. Dia kata, ya Allah, aku minta seminggu, tangguhkan hukuman aku selama seminggu, untuk aku balik rumah, jumpa isteri, jumpa anak-anak, kemudian aku datang semula ya. Nabi kata dia nak balik, siapa boleh jamin dia? Siapa nak jamin kamu? Apakah kamu ada waris di sini? Tak ada. Kamu ada sahabat-sahabat boleh jamin kamu? Tak ada. Nabi pun tanya, tuan-tuan semua, ni, dia nak balik jumpa anak isteri dia sekejap lah, sebab dia nak bunuh. Siapa-siapa di kalangan tuan-tuan yang sanggup menjamin dia, sila. Seorang sahabat kata, ya Rasulullah, saya jamin dia. Nabi tanya, kamu saudara dia ke? Tidak. Kamu kawan dia? Tak. Kenapa kamu nak jamin dia? Dah tak ada orang nak jamin. Tak apalah, saya jamin semua. Nabi tahu kalau dia tak balik, kamu kena hukum bunuh. Tahu. Baik. Oleh kalau penjamin dah ada, tak apa kamu balik. Tuan-tuan tahu tak? Dia balik tu tanpa earring polis, tak ada polis escort, tangan tak gali, pasport tak ada rampas. Balik. Seminggu balik. Sampai masa sepatutnya balik hari Jumaat, contoh.
tunggu tak balik. Yang kawan jamin ini sudah ada. Mampu aku lagi. Tunggu sampai waktu sampai asal. Bila asal muncul dia balik. Dia balik. Jalan kaki seorang ini. Dia kata, ya Rasulullah, maafkan saya terlambat sikit. Sebab banyak urusan. Perjalanan nak balik kampung saya 3 hari. Sampai di sana saya nak selesaikan hutang saya nak maafkan, minta maaf pada semua kawan-kawan, nak wasiat segala harta, nak jumpa anak isteri, minta maaf dah yang berhukum punya. Lepas minta maaf, saya datang semula semua. Maafkan saya kerana terlambat. Balik semula. Kalau dia lari, dia boleh lari. Tak ada polis kok pun. Tapi boleh nak lari mana dunia? Akhirat esok nak lari mana? Bila tengok laki-laki ni balik, waris si mati kata dia Rasulullah. Tak apa dah Rasulullah, kalau macam tu aku maafkan dia. Maaf dia. Tak kena bunuh dia. Padahal 5 hari itu dalam keadaan dia dah menyerah diri untuk dihukum bunuh. Sama dengan kes Datuk Mokhtar Hashim. Dia pun Datuk Tahap. Ya, saya jumpa dengan Datuk Mokhtar Hashim. Jadi memang satu restoran. Boleh. Dia sekarang dibebaskan. Jadi hukum penjara semua hidup. Tapi yang penting itu undang-undang dunia. Dalam undang Islam tidak penjara semua hidup. Tak ada. Dia bunuh, balas bunuh semula, atau bayar ganti rugi. Isteri dia kata, waris dia kata, saya tak balas bunuh, saya minta dia bayar ganti rugi. Berapa ribu? Hakim akan tentu. 200,000 dan 400,000 sebesar. Tapi keluarga ni maaf. Keluarga Datuk Mokhtar Hashim maaf. Datuk Tahap maaf keluarga Datuk Mokhtar Hashim. Bila maaf dia Datuk Mazlan dengan gerak 16 di Undung Mona Freddy. Lepas gerak 16 bawa dalam tundra, bantu simit, tutup dengan simit, ambil tundra, buat tiang rumah. Jumpa dah? Jumpa. Dia manusia. Manusia dia jumpa tuan-tuan. Atatuliyah Syarimu. Takkan tak ingat? Ingat? Kata bayang boleh kan? Kita kalau tua tak lama sangat sebab dia muda. Kita marah sangat tu. Pasang bom, pak bom, C4 meletup, hancur berkecam. Jumpa dah? Jumpa. Dia manusia. Walaqad karramna bani Adam. Kata Allah, kami muliakan bangsa manusia. InsyaAllah jumpa. Jumpa dah? InsyaAllah. Saya hijau, saya kata jumpa. Jumpa. Satu masa jumpa. Tapi kita dah teropong dengan teropong dulu. Pak Malu tak pergi. Saya betul lah masa tu saya duduk di Jerman. Balik-balik sampai di airport immigration. Lagi pasport. Kita tengok pasport Malaysia, dia tak suka buat 5 orang celaka. Yang sebaik tak tanya pasal apa, tak naik tiba terbang. Apa nak cerita lama. Baik, kita balik kita. Yang kedua kesalahan, cedera kekal. Contoh dia, kerak kanan, balas, potong kanan dia balik. Dia kerak telinga, balas, kerak telinga dia balik. Sekarang dia sembah asid. Dia sembah asid, apa balasannya? Sembah balik asid ke muka dia. Itu hukuman yang Allah minta. Tetapi kalau keluarga yang mangsa tak nak balas semula, dia minta ganti rugi. Okey, ganti rugi. Berapa ribu? Mahkamah tentu. Tengok cedera dia, telinga satu, hakim kata telinga dia dalam 300,000 lah. Tangan dia satu kuduk, bayar ganti. Mahkamah akan tentukan. Yang ketiga, dia nak maaf. Dalam kes yang sengaja. Yang tak sengaja, tak ada bunuh semula. Terus pada hukuman, bayar dia. Dia tak sengaja. Macam tuan-tuan bawa kereta di negara-negara besar, masuk Arab Saudi. Kalau tuan-tuan langgar orang yang jalan kaki mati, tuan-tuan akan digunakan dia. Ganti rugi. Saya dengar cerita 700,000. Sebab tu di negara-negara dekat kita bawa kereta, kalau nampak orang nikah, kita kena berhenti, kena beri laluan orang dia. Dia bukan nak bunuh, tak sengaja. Langgar mati. Kalau dia pelanggar mati, kalau gantung
Yang repot, penjara. Yang kau mati, tak dapat apa-apa. Yang untung, insurans. Yang tiga, salah ilmu hukum, takzir. Selain daripada hudud dan qisas, semua takzir. Semua takzir. Takzir, kesalahan terpulang pada mahkamah. Hukuman terpulang pada. Yang ini Allah tak campur langsung. Islam tak campur. Ada orang kata hukum hudud ni keras. Memang hudud tu sifat dia untuk menakutkan orang buat jahat. Sebab hudud takut tak tuan? Takut kan? Mana betul tu? Dia kalau sebut hudud, okey, tak takut, tu tak betul. Kalau sebut hudud takut, tu betul. Sebab memang hudud tu roh dia untuk menakutkan orang jahat. Baik, jadi bagi kita dalam Islam